أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan sedikit lagi huraian terhadap persoalan yang berkait dengan Nur Muhammad yang telah dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Dan mungkin kali ini kali akhir ni kok saya jelaskan tentang isu ni. Dan insya-Allah kuliah-kuliah lepas ni balik asal pengajian kitab Al-Hikam. Jadi isu ini seperti yang saya sebut sebelum ini perlu dijelaskan sekadar sederhana untuk mengelakkan kekeliruan dan tanggapan buruk sesetengah orang terhadap alim ulama kita. Kerana akhir-akhir ini timbul tafsiran-tafsiran yang keliru dan pelabelan yang agak berat dikenakan kepada alim-alim ulama kita dulu yang diperakukan oleh sejumlah alim ulama kita yang lain. Jadi isu ini kita cuba nak jelaskan sekadar sederhana. Apa yang saya nak jelaskan malam ini ialah mengenai sumber kepada atau dalil yang menjadi sandaran kepada golongan yang percaya kepada Nur Muhammad ini. Sudah saya nyatakan dulu bahawa keyakinan terhadap Nur Muhammad ini adalah masalah furu' atau cabang, bukan masalah usul atau dasar kepada keimanan kita. Dengan erti orang yang mempercayainya ataupun tidak mempercayainya itu tidaklah melibatkan sah atau batalnya iman. Itu masalah cabang. Cuma bila dipolemikkan, diisukan dan sebagainya, maka patut jugalah kita jelas bagi orang yang nak ambil pedoman. Kalau tak ambil pedoman, kau ada dia lah. Ini bagi orang yang nak tahu latar belakang persoalan ini.
Baik. Pertama sekali, menjadi dasar keyakinan kita bahawa tidak ada kewujudan yang lain selain Allah sebelum diciptakan makhluk ini. Yang wujud secara hakikinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan sebelum terciptanya makhluk ini, makhluk-makhluk yang telah diciptakan ini. Jadi sebelum adanya makhluk ini, yang ada hanyalah Allah. Jadi makhluk-makhluk lain tidak ada. Semua bendanya, sama ada makhluk-makhluk besar ke, makhluk kecil ke, makhluk rohani ke, makhluk fizik ke. Demikian juga hal-hal yang berkait dengan makhluk ini, tempat, masa, ruang dan sebagainya, semua itu adalah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang lain dari Allah, maka dinamakan makhluk dan tidak ada sebelum diciptakan. Yang ada hanyalah zat Allah yang Maha Suci. Di dalam hadis ada disebutkan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah. Tak ada benda lain. Benda lain ni masuk belaka lah. Bendanya, masanya, tempatnya dan sebagainya. Jadi semua benda-benda ini tidak ada. Yang ada hanyalah zat Allah yang Maha Suci. Kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Kemudian riwayat hadis ini menyebut lagi wa kana 'arshuhu 'alal ma. Wa kataba fi dzikri kulli syai' wa khalaqas samawati wal ard. Jadi hadis ini selanjutnya menyebut arasy Allah itu di atas air. Dan Allah Ta'ala mencatatkan segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Dan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Baik. Jadi perkara yang perlu kita fahami sekarang, bahawa selain Allah tidak ada sebelum diciptakan. Kadang-kadang akal kita payah sikit nak terima berkait dengan sesuatu bila ada ni. Akal fizik kita ni akan mengisbatkan tepat ada. Sebab itu kita dengar ulasan setengah kelompok hari ini, mereka ni telah menuduh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bab akidah ni, yang meyakini bahawa Tuhan itu wujud yang tidak menyerupai sesuatu, dengan erti tidak ada rupa, tidak ada tempat, tidak melibatkan masa, tidak segala-galanya. Itu yang kita pegang hari ini tentang kewujudan Allah, zat yang mukhalafah, tidak menyerupai segala makhluknya dari semua aspek. Jadi hari ini ni ada kelompok tertentu yang menilai fahaman ini. Dia kata orang yang percaya macam ni seolahnya dia percaya kepada Tuhan yang tak ada. Pada dia tak ada Tuhan gitu. Oh, pelik hari ni lah. Kelompok ini dikatakan oleh kelompok berkenaan ni lah, mereka ni menyembah Tuhan yang tak ada. Jadi nak terima ada Tuhan yang tidak melibatkan tempat dan masa ni. Jadi persoalan ni sebenarnya bukan hari ni orang tanya, dulu lagi orang tanya dah. Ada riwayat menyebut, ada orang tanya Nabi, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ard. Ada riwayat lain menyebut aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah. Di mana Tuhan kami sebelum dia menciptakan langit dan bumi ini? Di mana Tuhan kami
sebelum dia menciptakan makhluknya? Mana? Bukan sekarang persoalan ini ditanya, dulu lagi. Apa jawapan Nabi? Kana fi ama. Ada riwayat menyebut fi ama. Ama dalam bahasa kita awan, dari segi bahasanya awan. Tapi kalimat yang menyebut selepasnya ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Atasnya tak ada udara, bawahnya tak ada udara. Dah awang guna pula ni. Jadi rupa-rupanya ulama, bagaimana penjelasan ulama terhadap perkabaran Nabi ni? Fi ama. Jadi ulama-ulama kita menjelaskan ama di sini adalah dengan makna, perkataan ama menurut alim ulama kita, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran, sesuatu yang terselindung daripada pengetahuan makhluk ni. Itu maksudnya bila orang tanya di mana Tuhan, Nabi menjawab Tuhan itu sesuatu yang tidak dapat difikirkan hakikatnya. Begitu maksudnya. Sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal fikiran manusia, tidak dapat ditanggapi, dicapai oleh pengetahuan makhluk ni. Maka yang inilah dalam istilah ulama tasawuf dipanggil ma'rifatul haqiqah, mengenal hakikat zat Tuhan. Tidak dapat dikenali, terselindung dari pengetahuan makhluk. Jadi seolah-olahnya macam kita lah. Secara kalau kita nak tengok dari asal bahasa penggunaan ama, kalau kita lihat dengan makna awalnya, seolah-olahnya simbolik dengan makna, apatah lagi dia ada makna lain. Tapi kalau kita anggap ama itu dengan makna awal lah, dia adalah simbolik, terlindung sesuatu. Dia ni pelindung. Tak nampak cahaya kena ada awang, pelindung. Itu tamsilan menurut faham ulama-ulama kita. Apatah lagi kalimat ini ada makna-makna lain, iaitu kalimat yang menurut alim ulama kita sesuatu yang tidak dapat ditanggapi oleh akal fikiran, tidak mampu dicapai oleh pengetahuan makhluknya. Itu maksudnya. Lebih-lebih lagi ada riwayat lain diriwayatkan menggunakan perkataan tidak ada hamzah di ujungnya, ama. Ama makna tak tahu, sesuatu yang tidak dapat diketahui. Jadi jelas, kesimpulan mudah bahawa sebelum adanya makhluk, yang ada hanyalah Allah. Tak ada benda lain. Tempat tak ada, masa tak ada, segala-galanya tak ada. Bagaimana Allah itu sesuatu yang di luar jangkauan akal fikiran manusia. Pegang situ-situ. Jadi kita mengaji usul din, jelaslah kita pegang sifat mukhalafah, itulah bendanya, intibatinya. Merujuk kepada Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Atau firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Itu pegang molek, pegangan kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab mengenal Allah. Pegang kemah-kemah. Hari ini tepat ni lah orang duk ogeh hari ni, ogeh. Duk ogeh macam-macam. Dulu orang ogeh cuba nak meyakinkan kita Tuhan tu dengan bahasa-bahasa yang sama-sama sikit-sikit, ada tempat di Arash. Bila kita tanya lebih kurang lekok-lekok sikit, ya dok. Tapi ke arah tu lah. Tapi kau lama kau jelas, akhir sekali Tuhan itu di Arash. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak pegang itu loh lah. Tapi nak kabarnya itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu akhir-akhir ni kita dengar pula Tuhan tu ada di Bukit Turusina pula. Bila ada di Bukit Turusina, tak ada di Arash tu. Gitu pula dah. Kita dengar gini. Itu juga bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak pegang, peganglah. Tapi nak kabar, itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak petikar, kita tak mau petikar, kajilah, tengoklah
kitab-kitab alim ulama kita. Kita bimbang satu hari timbul pula lebih daripada itu pula. Timbul guna pula. Tuhan ni rupa manusia pula. Sebab apa? Ada hadis Nabi. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Tuhanku dalam rupa yang paling comel, paling cantik. Ataupun riwayat lain, Ra'aitu Rabbi fi surati rajulin amrad atau kama qala. Aku tengok Tuhanku dalam rupa seorang pemuda yang comel, yang kacau. Kayak gitu Tuhan jadi orang pula dah. Dia panggil staff, dia panggil sikit-sikit, dia teruk sikit-sikit. Semua ini adalah berlawan dengan keyakinan kita, mukhalafatuhu lil hawadis. Itu saya nak khabar tu, pegang kemah buah ni sutir. Sebab aspek ini sedang diganggu gugat oleh pemikiran-pemikiran hari ini. Khabar dulu situ. Baik. Kemudian bagaimana dengan penciptaan makhluk ini? Awal penciptaan. Di sinilah yang kita nak lihat. Hadis-hadis yang menyebut tentang penciptaan ini banyak. Dan ulama tidak sependapat mengenai makhluk awal yang diciptakan. Bahawa makhluk ini ciptaan Allah, sebelum itu dia tidak ada, itu disepakati ulama. Bukan ulama, kita semua memang percaya benda itu. Bahawa sebelum terciptanya makhluk, tak ada. Yang ada hanyalah zat Allah yang Maha Suci. Waktu tak ada orang khilaf. Persoalan sekarang, setelah makhluk diciptakan ini, makhluk apa yang paling awal yang diciptakan oleh Allah? Itu tempat khilaf. Kenapa terjadi khilaf ulama dalam perkara ini? Ada beberapa sebab. Pertama sekali kerana kepelbagaian riwayat hadis tentang perkara ini. Maksudnya hadis tu banyak dan ada kelainan. Ada kelainan. Kepelbagaian hadis. Yang kedua, status hadis tu. Status periwayatannya tentang kesohihan hadisnya tu. Ada ulama terima hadis ni, ada setengah ulama tak terima. Setengah ulama terima hadis ni, ulama lain tak terima. Macam-macam. Jadi inilah yang menjadikan ulama tidak sepakat dalam menjelaskan perkara ini. Berbeza pandangan. Dan dia adalah perkara yang tidak menjadi halangan. Kerana ada sudut pandang yang sendiri. Dan ada penyelesaiannya. Baik. Antara hadisnya yang disebut oleh ulama dalam membahaskan isu ini, iaitu hadis yang saya sebut tadi. Iaitu kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai' wa khalaqas samawati wal ard. Yang ada hanyalah Allah, tidak ada sesuatu selainnya. Dan arasy itu di atas air. Kemudian Allah Ta'ala menulis segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Dan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dengan dalil inilah Ibn Hajar Al-Asqalani ni yang mensyarah kitab, menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Boleh bukalah kitab ini. Al-Asqalani dengan berdalilkan dalil ini menyatakan, di samping ada riwayat-riwayat lain menyatakan bahawa makhluk yang paling awal diciptakan oleh Allah adalah air. 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 Kadang-kadang kita dengar, ya ke air? Hari ni orang moden, hari ni orang cerdik belaka dah hari ni. Kajian sains hari ni tak pelik dah. Rupa-rupanya air ni bila pecah-pecah, gas saja dalam tu. Hidrogen, oksigen. Jadi tak jauh kalau hari ni orang suruh teori Big Bang. Big Bang tu. Letusan besar tu. Dalam teori mereka ni, asalnya ni gumpalan benda ni, gumpalan gas-gas angkasa. Yang terkumpul. Campuran gas-gas angkasa yang terkumpul akan meletup jadi planet-planet, teori Big Bang. Tapi dalam nas agama kita, berdasarkan faham Ibn Hajar Al-Asqalani, air makhluk awal yang diciptakan. Tapi hadis ni tak khabar secara direct.
Cuma dalam sebutan tu dipahami airlah makhluk awal. Dan Ibn Hajar menyokong kenyataan beliau ini dengan riwayat-riwayat lain lagi. Antaranya ada riwayat yang diriwayatkan, iaitu annallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma. Allah Ta'ala ni tidak menciptakan sesuatu makhluk yang diciptakannya sebelum air. Maksudnya tak ada makhluk lain sebelum air. Kemudian ada riwayat lain yang dijadikan sandaran oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, nak menyatakan bahawa airlah makhluk pertama yang diciptakan, iaitu annal ma khuliqa qabla al-'arsy. Air ini diciptakan sebelum arasy. Jadi Ibn Hajar berpandangan berdasarkan dalil-dalil ini bahawa airlah makhluk awal. Tapi hadis awal saya sebut tadi itu tidak menyata secara soreh, secara direct bahawa airlah makhluk pertama. Cuma Ibn Hajar memahaminya dengan sokongan dalil-dalil lain, airlah makhluk pertama yang diciptakan. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey. Habis topok situ. Walau bagaimanapun, Ibn Hajar Al-Asqalani ini tidak menafikan adanya pendapat pada penafsir yang menyatakan arasy mendahului air. Ibn Hajar dia faham bila Nabi bersabda wa kana arsyuhu 'alal ma', arasy Tuhan itu di atas air. Kata Ibn Hajar, air diciptakan dulu, lepas tu diciptakan arasy di atas air itu. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Tapi Ibn Hajar sendiri dalam huraiannya dia tak nafi ada tokoh-tokoh penafsir yang berpendapat terbalik, iaitu arasy lah makhluk yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah. Iaitu antaranya Mujahid penafsir, iaitu Mujahid kata apa? Dia kata bad'ul khalqi al-arsyu wal ma'u wal hawa'u wa khuliqatil ardu minal ma'. Permulaan makhluk ini arasy, kata Mujahid. Lepas tu air, lepas tu udara, dan diciptakan bumi daripada air. Jadi sudah kuliah dulu saya sudah beri kiasan analogi macam mana sebuah kereta tu satu ketika dulu zaman primitif kita dah nak terima kenyataan kereta ni dibuat daripada tanah. Hari ni kita boleh terima mudah. Sebab apa? Kita tukang proses. Kita tahu. Tapi pada waktu otak kita ni primitif, zaman hak ada depan kita, ada batang kayu, ada batu-batu, ada sungai, tak ada benda lain, ada pokok-pokok je, tak ada benda lain, kita dah nak terima hakikat kereta dibuat daripada tanah. Tapi hari ni kita boleh terima. Sebab apa? Kita tukang proses. Kita jadi doktor. Cari besi kat mana, cari kaca kat mana, getah ambil mana, sipu balik tanah belaka. Mari daripada tu belaka. Kita boleh terima dengan mudah hari ni. Sebab apa? Kita proses, kita lalu benda tu. Tapi masa otak kita primitif tu dah nak terima. Dah nak terima kereta stokor mari daripada tanah. Ya ke? Tanah begini. Dah nak terima mana? Analogi je lah, kiasan. Baik. Jadi apa hal pun dua makhluk ni atas kepelbagaian pandangan adalah antara makhluk awal, air, arasy. Cuma khilaf, ada yang kata air dulu, ada yang kata arasy dulu. Bagaimana pula dengan dalil lain? Itu salah satu dalil. Ada riwayat lain menyebut pula tentang ada sabda Nabi yang lain. Apa Nabi bersabda? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang terawal yang diciptakan Allah adalah qalam. Qalam yang menulis di Lauh Mahfuz tu, qalam. Lalu macam mana? Ibn Hajar, apa sikap Ibn Hajar terhadap riwayat ni? Yang menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Riwayatnya diterima oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar cuba mengumpulkan dua riwayat ni. Dia kata hadis ni yang mengatakan
makhluk awal yang terawal yang diciptakan Allah adalah qalam. Bila digandingkan dengan hadis-hadis yang disebut sebelum tu, kata Ibn Hajar, dia bermaksud bahawa qalam itu makhluk awal selain daripada air dan arash. Awal juga tapi tak termasuk air dan arash. Maksudnya selepas air dan arash, maka tidak ada dah yang lepas daripada itu yang paling awal selain daripada qalam, kata Ibn Hajar. Itu tafsir Ibn Hajar. Wallahu alam, alim ulama besar dia menjelaskan seperti itu. Jadi dia tak ada riwayat. Sebab apa? Kerana diterima sanak dia, periwayatan dia. Cuma dia tafsir, dia hurai. Dia tetap menyatakan air makhluk mula-mula sekali. Lepas tu arash, atau pendapat yang mengatakan arash. Lepas tu qalam. Jadi hadis yang menyebut qalam ini makhluk yang terawal adalah dengan makna terawal nisbah kepada sesuatu yang selepasnya itu. Sedangkan sebelumnya ada yang lebih awal lagi, air dan arash. Gitu. Kemudian bagaimana pula dengan hadis Nabi yang lain? Awwalu ma khalaqallahu al-aql. Yang paling awal yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Akal. Bukan otak, akal. Kita makan kedai tu, gula tu otak. Gula otak bukan gula akal. Bagaimana pula dengan hadis ini? Ibn Hajar tidak menerima sanad periwayatan hadis ini. Menurut beliau, periwayatan hadis yang menyatakan seawal-awal makhluk yang diciptakan Allah adalah akal, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani tidak sahih. Sebab tu dia tidak iktibar hadis ini. Itu pendirian Syekh Ibn Hajar. Okey, jelas habis itu. Baik. Ada ulama-ulama lain yang cuba menjelaskan kepelbagaian hadis ni. Ada riwayat sebut air antara makhluk awal, ada pendapat mengatakan arash, ada riwayat pula mengatakan qalam, ada riwayat lain menyebutkan akal. Lalu macam mana ni? Hak mana siap betul ni? Jadi ulama kita cuba memahamkan kita tentang periwayatan hadis-hadis ni. Maka antara yang cuba menyelesaikan ini adalah Syed Sabiq. Ini tokoh Ikhwan Muslimin lah. Dia penulis kitab Fiqh Sunnah tu. Dalam kitab akidah dia, Aqaid Islamiyah tu, dia cuba nak menyelesaikan perkara ni. Dia membahagikan alam kepada 3 jenis. Satu disebut alam alawiyah. Yang kedua alam maddiyah. Yang ketiga alam ma'nawiyah. Alam alawiyah ni alam-alam yang tinggi. Alam maddiyah ni alam kebendaan, fizik. Alam maknawiyah ni alam yang bersifat makna, pengertian, konsep semata-mata. Ataupun kerohanian semata-mata. Jadi kata Syed Sabiq, air ni antara makhluk yang terawal dalam kelompok alam maddiyah. Makhluk yang bersifat kebendaan, benda, fizik ni. Maka antara yang paling awal sekali diciptakan menurut Syed Sabiq dalam menjelaskan perkara ni, air. Jadi air makhluk yang terawal dalam kelompok ni. Ada pun riwayat yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan arash makhluk pertama, kata Syed Sabiq, ia adalah dalam kelompok alam alawiyah. Alam-alam tinggi. Alam tinggi alam apa? Seperti arash, kursi, Lauh Mahfuz, qalam dan sebagainya, itu disebut alam alawiyah. Maka antara yang terawal diciptakan menurut Syed Sabiq, arash. Jadi arash ini adalah makhluk terawal dalam kelompok tu. Kata Syed Sabiq. Kemudian qalam pula, qalam. Jadi bila qalam ini berkait dengan qalam, dia kata, dia menyelarakan bahawa dia termasuk dalam kelompok sesuatu yang bersifat maknawi. Kerana qalam ini adalah sesuatu yang maknawi, sesuatu yang dengan tercatat segala apa yang ditakdirkan Allah. Jadi kata Syed Sabiq, hadis yang menyebut makhluk yang awal yang diciptakan itu qalam adalah termasuk dalam kelompok makhluk-makhluk yang bersifat maknawiyah.
makhluk yang sifatnya sesuatu yang bersifat kerohanian. Maka yang terawal sekali diciptakan dari kelompok makhluk itu adalah qalam, menurut saya Sabi. Ini percubaan ulama untuk menjelaskan hadis yang berbagai-bagai tadi itu. Baik. Ada sehadis lagi. Ini nak kait ni. Ada hadis lagi, iaitu bila ada sahabat tanya Nabi tentang makhluk yang terawal yang diciptakan Allah, Nabi menyatakan huwa nuru nabiyyika ya Jabir. Ni Jabir tanya, sahabat Nabi bilang Jabir. Jabir kata, tanya Nabi, makhluk apakah yang terawal yang diciptakan Allah? Nabi menjawab, huwa nuru nabiyyika ya Jabir. Nur nabimu wahai Jabir. Jadi yang terawal diciptakan oleh Tuhanmu itu, kata Nabi berdasarkan riwayat ni, adalah nur nabimu. Dari sinilah timbul istilah Nur Muhammad ataupun Ruh Muhammad, makhluk awal yang diciptakan. Jadi bagaimana dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dia tidak memberi komentar, tidak menyebut tentang hadis ni. Ibnu Hajar tidak menyebut riwayat ni dan tidak memberi komentar tentangnya. Syekh Sabiq macam mana? Dia kata, adapun hadis tentang makhluk yang awal yang diciptakan Allah adalah akal, menurut Syekh Sabiq, dia sama juga macam Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu sanad periwayatannya itu tidak sahih. Adapun hadis tentang Nur Muhammad ini, Ibnu Hajar tidak memberi komentar. Tetapi Syekh Sabiq, dia kata apa? Sanad periwayatan hadisnya juga tidak sahih, tidak dipegang oleh ulama-ulama. Kalau begitu siapa yang pegang yang ini? Maka adalah kelompoknya, antaranya adalah sekelompok ataupun ahli-ahli tasawuf yang banyak pegang konsep ini. Baik, macam mana riwayat ni? Yang meriwayatkan ni, ulama-ulama di kalangan ahli tasawuf meriwayatkan riwayat ni kebanyakannya secara sekunder, yakni riwayat tapih kata orang, bukan sumber utama, iaitu dinisbahkan kepada riwayat Abdul Razak As-Sun'ani secara sekunder. Sekunder ni bukan buku asal lah, buku nombor 2, buku bukan asal. Jadi buku asal, sumber primer ni, buku asal Musannaf Abdul Razak ni, yang di dalamnya itu ada riwayat hadis ni tak ada dalam si pandang. Tapi ulama kita meriwayatkan hadisnya daripada Abdul Razak As-Sun'ani. Baik, pertama sekali, siapa Abdul Razak As-Sun'ani ni? Dia adalah di antara guru-guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Abdul Razak As-Sun'ani di antara tok guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia yang meriwayatkan hadis ni. Tinggal lagi buku, sumber primer itu tak ada dalam si pandang hari ni. Tapi dia lah guru kepada Imam Ahmad, antara gurunya. Kemudian adalah ahli ilmu kita, Al-Himyari daripada Fakulti Syariah, daripada Fakulti Syariah wal Qanun, Imam Malik di Dubai itu, dia buat kajian tentang perkara ini, nak cari sumber ni, kitab ni. Dan dia telah menemuinya, dan dia telah membuat komentar dan mengatakan sanad periwayatan ni adalah sahih. Walau bagaimanapun, penemuan beliau ini masih lagi pro dan kontra. Ada orang setuju, ada orang tak, masih lagi dalam penelitian lagi lah, tidak muktamad lagi. Tapi dia sudah berusaha mengkaji, dan pada dia menilai hadis ini sebagai sahih sanad dia. Wallahu a'lam, masih dalam pertikaian lagi, tak apalah. Jadi nak kabarnya, hadis tentang Nur Muhammad ini merujuknya ke situ. Baik. Sebenarnya ada hadis-hadis lain lagi yang menyokong apa yang disebut di dalam riwayat hadis tadi itu. Ada hadis lain. Antara hadis lain yang dijadikan oleh ulama-ulama tasawuf sebagai sokongan kepada hadis Jabir ini, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, iaitu riwayat hadis yang menyebut, kata, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam,
Allah Ta'ala buat Nabi Adam ni, Allah Ta'ala telah memaklumkan kepadanya tentang anak cucunya. Jadi Nabi Adam setelah diciptakan, Allah Ta'ala tunjuk dah ke dia anak cucu dia. Lalu dia lihatlah kelebihan segolongan berbanding segolongan yang lain. Lalu dia tengok bawah tu, bahagian bawah, dia nampak nuran satian. Dia nampak cahaya yang terang. Nur yang sangat terang. Lalu dia tanya Allah, siapa ini? Maka Allah menjelaskan, huwa ibnuka Ahmad. Ini anak cucumu namanya Ahmad. Sebab nama Nabi dalam kitab dulu Ahmad. Lalu dia nyatakan, huwa awwalu wa huwa akhiru wa huwa awwalu musyafa'. Dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Dan dialah yang paling awal diberikan keizinan untuk memberi syafaat di akhirat. Jadi menurut faham ahli tasawuf, huwa awwalu tu dialah yang awal diciptakan. Menurut faham hadis sebut huwa awal, dialah yang terawal. Menurut terawal apa? Menurut faham ulama tasawuf, dialah yang terawal diciptakan. Menurut huraian ulama-ulama tasawuf. Nak setuju, tak mau setuju, kau adalah. Cuma nak kata ahli ulama kita jelas pasal itu. Kita hari ini sebenarnya lebih banyak kepada mengumpulkan, menghuraikan, menukirkan, menghuraikan je. Siap dah sebenarnya kita ni. Adalah ejah sikit-sikit, tambah sikit-sikit. Begitu. Jadi itu huraian ulama-ulama tasawuf. Dan ada beberapa dalil lain lagi. Antaranya kuntu nabiyan wa adamu bainatini wat turab. Aku sudah ada dan sabit kenabianku. Sedangkan Adam di antara tanah masih lagi belum diciptakan. Bainatini wat turab. Masih lagi dalam proses penciptaannya. Jadi dalil yang semakna ni semakna. Antara dalil-dalil yang banyak ni, dalil riwayat Jabir tadilah hak paling jelas sebut tentang Nur Muhammad. Cuma sanadnya itu dipertikaikan. Itu je. Dalil-dalil lain diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi dan sebagainya. Sanad periwayatannya agak kuat, tapi ayat disebut tu dok jelas mana, dok direct. Dok direct. Jadi inilah antara dalil-dalil yang dipegang oleh kelompok ulama tasawuf yang menyatakan bahawa makhluk pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Jadi kesimpulan mudahnya, kebetulan si kenal pun siapa dah, bahawa isu tentang Nur Muhammad ini adalah isu khilaf di antara ulama berkait dengan masalah makhluk benda yang paling awal diciptakan oleh Allah. Jadi ulama tidak sepakat, masing-masing ada dalil sendiri. Tidak sepakat dengan sebab tadilah kepelbagaian riwayat, kemudian status hadis tu. Cuma ulama tasawuf sebahagian mereka ni cenderung berpegang kepada riwayat Jabir tadi tu, iaitu Nur Muhammad lah makhluk awal yang diciptakan. Itu je. Jadi isu ini adalah isu cabang, bukan isu asal. Jadi orang nak pegang-peganglah, tak mau pegang sudahlah. Ada orang kita pula dikait pula dengan Syiah, gitu pula dah. Dan macam-macam isu lagi lah. Nanti kita akan jelaskan sikit lagi, insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Jadi setakat itu saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.